Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat YouTube yang saya kasihi dan saya sayangi sekalian. Sebelum tu saya nak ucapkan syabas kepada Ustaz Sihabuddin dalam channel Sihabuddin Ahmad. Yang ni channel beliau dapat aktif kembali lah daripada distrike oleh ustaz-ustaz yang cuba ya untuk membuat komplain terhadap reaksi-reaksi beliau ke atas ustaz-ustaz tersebut. Walau bagaimanapun, saya menasihati Ustaz Sihabuddin, selepas ini janganlah anda rasa anda terlepas ya daripada strike ustaz-ustaz yang anda komen ataupun anda react, kerana mereka ini bukan marah anda menegur mereka, namun demikian cara anda tegur mereka itu yang mereka ini marah. Kerana apa? Kerana cara anda tegur itu bukan bertujuan untuk memandaikan umat ya sebagaimana moto anda dan kumpulan anda, tetapi cara dan kaedah itu pada pendapat saya sebagai orang awam bahawasanya anda ada sedikit wallahu alam tujuannya untuk menjatuhkan ustaz-ustaz tersebut. Dan video terbaru anda telah sebut bahawa Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Muhaizat dan juga Ustaz Azhar Idrus telah strike channel anda. Dan saya teliti juga channel-channel video-video anda, bahawa saya dapati bahawa cara anda kritik itu lebih kepada provokasi pada pendapat kita sebagai orang awam. Dan itulah yang sebenar-benarnya mereka ini marah kepada anda dan cuba untuk memadamkan channel anda itu. Ya, saya dapati channel anda sudah dapat duit. Anda juga saya yakin dan percaya bahawa membuat kutipan daripada hasil YouTube, yakni mencapai 101,000 subscriber. Terbaik, tahniah ya. Tapi jika anda tak jaga, sia-sia channel anda tersebut. Dan anda berkata bahawa tujuan anda ialah untuk memandaikan umat dengan mengkritik ustaz-ustaz yang memberi pandangan-pandangan ataupun ceramah-ceramah yang mana kadang-kadang mengarut pada pendapat anda. Dan anda juga membanding bahawa ulama-ulama terdahulu juga mengkritik ulama-ulama lain yang mana begitu kuat, lebih kuat lagi daripada sekarang. Anda tahu kan bahawa zaman dahulu mereka, ustaz-ustaz ataupun ulama-ulama ini mengkritik menggunakan panel. Apabila menggunakan panel, yang membaca hanya orang-orang yang tahu membaca, yang ilmiah saja yang membaca tulisan-tulisan mereka. Tetapi hari ini anda mengkritik dalam media sosial. Semua orang yang ada handphone, yang ada YouTube, termasuklah budak umur 12 tahun, 13 tahun pun boleh menonton kritikan anda tersebut. Jadi cepat sampai kepada orang awam, dan orang awam cepat menilai, dan ada juga orang awam terpengaruh sebagaimana yang subscribe channel-channel anda, yang menyokong anda terpengaruh. Tetapi bagi saya sebagai orang lama ya, orang awam, orang kampung, saya nampak, bukanlah saya kata 100% channel anda itu tidak berkualiti, dan hasrat anda untuk memandaikan umat itu saya sokong. Tetapi kaedah dan cara anda yang sebenar-benarnya ia mengguriskan hati ramai orang, terutama ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah yang anda react ataupun anda komplain ataupun anda provoke. Pada pendapat saya lebih kepada provokasi, kerana dengan tonasi-tonasi bahasa anda itu seolah-olah merendah-rendahkan kredibiliti seseorang ustaz ataupun ulama.
dan banyak video-video anda ada yang disangkal balik oleh setengah-setengah orang, dan ada setengah-setengahnya buat donor sebab mereka merasakan bahawa seorang anak muda seperti anda ini tidak perlu diangkat lah. Kalau di react balik ataupun membalas reaction itu, anda lebih popular pada pendapat mereka, dan hal-hal yang anda react pun kebanyakannya ia tidak melibatkan akidah, ya, tidak melibatkan akidah. Seperti sebagai contoh, 8 bulan lalu Ustaz Wadi Anwar menceritakan bahawa menara Firaun setinggi 15 km tegak, dan itu cerita-cerita yang pada kita hanya untuk menggambarkan bahawa manusia di zaman itu cukup hebat. Dengan sebab itulah mereka, manusia itu, yakni Firaun, mengaku Tuhan, dan dia membina menara tersebut bertujuan untuk nak tengok Tuhan Musa. Dan ada logiknya juga, cuma ketinggian itu sebagai satu andaian para ulama. Tak salah kan untuk memberi gambaran kepada orang masa kini bahawa teknologi di zaman itu sudah sudah bagus, sudah lebih baik daripada zaman sekarang. Itu yang sebenar-benarnya. Dan begitu juga yang lain-lain yang anda react. Contohnya tentang mandi safa yang disyarahkan oleh Ustaz Muhaizat, yang sebenarnya kalau anda teliti video Ustaz Muhaizat tu, bukanlah dia membenarkan mandi safa. Ya, mandi safa ni memang dah difatwakan salah lah, ya. Jadi cuma dia kata mandi safa ini ialah amalan-amalan yang apa orang kata, jika tidak bertentangan dengan akidah Islam ataupun hukum akam Islam dan berniat. Ini kita kena faham juga. Ini kadang-kadang ia berkait dengan budaya, dan anda lebih kepada akhir-akhir inilah, anda lebih kepada, kalau kita tengok reaksi anda lebih kepada menjurus menyokong puak-puak Salafi, sedangkan anda mengakui sendiri di dalam ceramah anda ataupun di dalam talk anda bahawa anda berakidah Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i. Tetapi majoriti, ya, ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz yang anda react adalah ustaz-ustaz daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, yang rata-rata ustaz ini yang menentang satu golongan yang dipanggil Wahabi. Ya, golongan Wahabi ini yang rata-rata di Nusantara ini ditentang oleh Ahli Sunnah wal Jamaah kerana, ya, pada pendapat mereka, dan saya sendiri berpendapat juga bahawa ideologi atau yang dibawa oleh Wahabi ini boleh merosakkan umat di Nusantara ini. Jadi saya menyarankan kepada anda juga supaya meneliti ustaz-ustaz yang berfahaman Salafi ataupun Wahabi itu sama ada melakukan kesalahan atau tidak. Anda juga harus react, sama ada react menyokong ataupun react membantah fakta-fakta ataupun syarah-syarah ustaz-ustaz tersebut, barulah adil. Ya, majoriti yang anda react ialah ustaz-ustaz yang menentang Wahabi. Bermaknanya anda juga barangkali sudah terpengaruh dengan Wahabi. Berdasarkan juga kepada anda, waktu anda di Selangor dulu mengajar di masjid-masjid dan surau, anda berimej begini. Anda sendiri tahu. Tetapi selepas itu anda membuka pakaian anda dengan imej anda seperti saya. Saya tak apalah, saya orang awam dan saya bukan orang yang orang kata mengaji secara, orang kata sebagai ustaz lah, mengaji dalam bidang agama. Saya mengaji dalam bidang lain, namun saya sebagai orang awam juga ada hak untuk membuat react kepada ustaz-ustaz seperti anda. Bukan saya cemburu kerana anda seorang public figure ataupun glamour. Bagi saya react kepada anda kerana saya lihat sebelum-sebelum ini
reaction anda kepada orang lain itu begitu keras. Betul keras. Memang itulah yang terpanggil saya untuk react kepada anda. Ada juga saya memberi nasihat kepada anda sebagai orang tua, dan anda buat ignoring. Saya tahu anda rasa anda bijak dan anda rasa anda pelajar daripada Al-Azhar, dan saya bukan pelajar daripada Azhar, dan saya mungkin anda anggap saya orang kampung, kan? Begitulah. Apapun tak jadi masalah. Saya bercakap secara spontan tanpa teks-teks yang perlu saya letak untuk saya bercakap. Saya react secara spontan kepada anda. Yang paling utama yang saya react kepada anda dan juga kepada Abdul Hadi ialah kaedah bicara. Sebagai seorang yang berilmu, yang anda kata untuk memandaikan umat, anda hendaklah tahu, dan kalau tak tahu belajar menjadi seorang yang ilmiah. Walaupun anda petah, walaupun menguasai ayat-ayat Al-Quran, menguasai hadis-hadis dan menguasai sejarah-sejarah sirah Nabi dan sebagainya, namun demikian, sekiranya kaedah dan cara anda itu kasar, provokasi, bertonasi yang provokasi, kita akan kategorikan anda juga seorang yang tidak ilmiah, ataupun ilmiah yang mempunyai agenda untuk sesuatu kepada diri anda, bukan kepada orang awam yang anda nak sarankan untuk memandaikan mereka. Isu akademik ini perlu profesional dan perlu bertonasi, beradab, especially, dan sepatutnya dijauhkan sekali, disasarkan kepada peribadi seseorang ustaz. Dan cara kita nak react pun kita kena tengok juga, kita kena hormat ustaz tersebut, dan secara kaedahnya hendaklah dengan kaedah yang betul-betul mengikut aturan-aturan yang tidak memalukan mereka. Ini yang kita orang Melayu dan orang Islam pegang sehingga hari ini. Dan kita ni orang Melayu sudah pastinya terkenal dengan adab budaya yang baik, yang disanjung oleh seluruh dunia. Jadi tidak eloklah kalau anda menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi dan kaedah-kaedah yang begitu yang saya sebutkan sebelum ini. Perkara lagi, anda kata anda memang bertujuan untuk memandaikan umat, memandaikan umat ini, sudah pastinya anda mestilah seorang yang berilmu, membaca banyak buku, anda kata, dan bertujuan untuk menambahkan ilmu kepada anda dan menyebarkan ilmu kepada orang awam yang dahagakan ilmu. Namun kebanyakan video-video anda lebih kepada mengkritik orang, bukan anda mengajar, mencambahkan ilmu yang ada di dada anda untuk kebaikan orang awam di luar sana. Ramai orang awam di luar sana dahagakan ilmu. Jadi sekiranya anda mendapati sesuatu syarah yang dibuat oleh seseorang ustaz, katanya kurang tepat, kurang betul dari segi hukum, dari segi apa sekalipun, dan anda sepatutnya membuat syarahan, bukannya anda membuat bantahan terhadap orang itu. Anda membuat syarahan, perbetulkan dengan kaedah dan cara, dengan ilmu yang anda ada. Itu yang sebenarnya apa yang saya faham memandaikan umat. Tuan Syahabudin, saya berharap sangat-sangatlah anda mengubah cara anda. Jika tidak, jika anda masih berperangai lama, saya yakin lebih ramai lagi ustaz-ustaz akan cuba strike channel anda ini. Dan saya sendiri, saya begitu tidak begitu bersetujulah dengan cara anda. Minta maaf banyak-banyak. Dan walaupun anda ramai pengikut, saya tak ada pengikut, itu doesn't matter bagi saya. Saya tidak ada masalah ramai pengikut dan tak ramai pengikut, sebab saya orang awam, saya bukan orang glamour. Tapi saya nak react kepada anda, ini adalah bertujuan untuk
pada masa-masa akan datang, supaya anda lebih berhati-hati dan anda hendaklah juga memberitahu bahawa anda itu siapa. Daripada seorang ustaz yang berjubah kepada seorang yang pakai t-shirt, dan kepada ustaz yang suka react-react, ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah, dan tidak membuat reaction kepada ustaz-ustaz yang sebelah sana, yang sebelah sana. Dan banyak saya tengok pun sebagaimana kemarin ada pidato ataupun debat antara Ustaz Salman Ali dan juga Ustaz ARG yang diwakili oleh Engku Fadil. Saya nampak anda lebih cenderung kepada Ustaz Salman Ali. Sedangkan kalau ikut beberapa kajian ataupun oleh protagonis inside tentang perkara-perkara yang dan hujah-hujah yang diberikan oleh kedua-dua belah pihak tersebut, ternyata Ustaz Salman Ali kosong dan Ustaz Engku Fadil 20. Okey, setakat itu saja video pendek pada kali ini. Saya harap kepada sahabat-sahabat YouTube yang menyokong untuk kita nak memandaikan umat, kita nak sokong memandaikan umat juga, tetapi dengan kaedah yang lembut, kaedah yang ilmiah, dengan kaedah yang orang kata disenangi oleh semua orang Islam, tidak kira peringkat umurnya, maka anda boleh subscribe channel saya supaya menggalakkan saya membuat video-video yang lebih baik pada masa akan datang untuk tontonan anda semua. Tanpa anda, siapalah saya, kan? Dan beri cadangan-cadangan untuk saya buat react kepada video-video orang-orang yang ilmiah ni. Walaupun pada dasarnya saya tidak setanding dengan mereka, tetapi kita sebagai orang awam, sebagai penonton juga ada hak untuk mendapat tempat seperti mereka, dan kita juga berhak untuk mengkomplain atau membuat reaction kepada mereka-mereka ini, kerana mereka tidak kebal. Dan jika kita biarkan mereka-mereka ini berleluasa, maka akan datang daripada memandaikan umat, mungkin boleh jadi memperbodoh-bodohkan umat ataupun memecah-mecah belahkan umat Islam di Nusantara ini yang bermazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.